Warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratihi sallallahu alaihi wasallam wa kafatil anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin wa likafatil muslimin ajma'in. Lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizraka alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak. Fa inna ma'al 'usri yusra, inna ma'al usri yusra. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Sadaqallahul 'azim. Yang dihormati Tuan Imam, pegawai kuasa masjid, yang saya muliakan tuan-tuan muslimin, puan-puan muslimat, ibu ayah, saudara, mudah-mudahan dikasihi, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi 'ulumihi. Amin ya rabbal alamin. Sambung di muka surat 76. Hadis yang ke-35. Pada pertemuan yang lalu, tajuk yang kita baca dulu, buku kita ni buku yang baru. Ada buku lama macam buku Tuan Haji, dia tak sama dengan tajuk yang kita baca. Jadi hari tu ni bila kita baca, dia dengar sajalah, dengar sambil tulis kot, sambil buat catatan. Tapi dia punya hadis itu bukan hadis yang kita bacakan. Maksudnya yang ni barulah. Saya pun ada dua juga, cuma tu saya dulu baca dulu tak perasan bahawa tajuk yang ke-34 tu dah diubah, ditukar dengan hadis yang lain. Walau bagaimanapun tak apalah, mungkin tuan lagi seorang lah yang guna buku lama tu, tak sama buku Nabi biru dulu ni. Baik, sambung pada malam ni hadis yang ke-35, 15 maksiat yang menurunkan, bukan betul tak? Betul tak? 15 maksiat yang menurunkan bala. An Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza fa'alat ummati 15 khaslatan halla biha al-bala'u qila wa ma hiya ya Rasulullah qala idza kana al-maghnamu duwalan wal amanatu maghnaman والزكاة مغرما وأطاع الرجل زوجته وأعق أمه وبر صديقه وجفى أباه وارتفعت الأصوات في المساجد وكان زعيم القوم أرذلهم وأكرم الرجل مخافة شره وشربت الخمور ولبس الحرير واتخذت القيان والمعازف ولعن آخر هذه الأمة أولها فليرتقبوا عند ذلك ريحا حمراء أو خصفا أو مسخا. رواه الترمذي ataupun at-Tirmizi. Artinya daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
apabila umatku melakukan 15 perkara, maka layaklah mereka ditimpa dengan bencana ataupun bala. Lalu ditanya oleh sahabat, apakah dia wahai Rasulullah? Qila wa ma hiya, ditanya oleh sahabat-sahabat, wa ma hiya ya Rasulullah, apakah 15 perkara itu wahai Rasulullah? Lalu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kana al-maghnamu duwalan, apabila khazanah negara beredar ataupun beredar atau dibahagikan kepada orang-orang tertentu sahaja. Yang kedua, amanah dijadikan sebagai tempat ataupun saluran untuk menjadi kaya. Amanah yang diberikan dijadikan laluan, medan ataupun jalan untuk menjadi kaya. Zakat yang ketiga, zakat tidak dilaksanakan ataupun dalam buku ni sebut zakat menjadi hutang. Ada maksud dia. Itu yang ketiga. Yang keempat, seorang laki-laki taat ataupun dayus kepada isterinya. Yang kelima, ibu diderhakai ataupun dalam buku dia kata anak derhaka kepada ibunya. Yang saya gunakan adalah ibunya diderhakai. Yang keenam, rentetan daripada dia ataupun seseorang itu menderhakai ibunya dan dia amat mentaati ataupun amat berbuat baik terhadap kawannya. Bahasa kita mendahului kawan daripada mak dan ayah. Mak kata jangan, bila kawan kata ya, dia akan ikut ya daripada kawan. Dan wajafa abahu, ayah-ayah dijauhkan diri oleh anak-anak, ataupun bahasa kita ni terbiar. Anak-anak ni tak peduli kepada ayah, kan? Kita tengok lagi apa maksud dia. Kemudian suara-suara diangkat, ditinggikan di dalam masjid-masjid. Kita guna mic tinggi juga, tetapi yang ni apa dia? Masjid, tempat orang sembahyang, tapi orang dah hilang hormat kepada orang yang sembahyang. Meja rekah gitu je, orang tengah sembahyang dilarang orang nak mengaji tu, orang nak duduk dalam masjid. Kemudian yang berapa? Yang ke-9, pemimpin kepada sesuatu bangsa ataupun ketua adalah orang yang paling hina di kalangan mereka. Maksudnya ada kes. Bahasa kita ni ada kes. Kes tu sedang ataupun seorang penjenayah. Wa ukrimur rajulu maqafata syarrihi, seorang lelaki ataupun seseorang itu diangkat, dimuliakan kerana bimbang kejahatan yang dia ada. Mana orang jahat tu, sebab dia jahat tu lah orang hormat dia, dihormati kerana kejahatan, bukan kemuliaan. Yang ke-11,
arak diminum secara terbuka. Yang ke-12, pakaian ataupun sutra dipakai oleh lelaki. Yang ke-13, penari dan penyanyi diagung-agungkan dan dihormati ataupun disanjung. Yang ke-14, generasi bukan. Yang ke-14 ya. Muzik. Oh, wa tukhidha al-qiyan tu dia punya orang panggil apa? Penyanyi-penyanyi wal ma'azif, muzik. Oh dia asing no. Okay. Yang ke-15, generasi sekarang melaknat generasi yang terdahulu apabila disebuat ataupun apabila dilaksanakan dibuat perkara-perkara tersebut, tunggulah akan ada angin merah ataupun gempa ataupun akan diubah rupa. Yang tu hadis terjemah gitulah. Ya. Baik, kita tengok terjemahan dia. Daripada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila umatku telah melakukan 15 perkara, maka bala pasti akan turun kepada mereka. Digunakan idza fa'alat, telah dibuat. Mana benda tu dah buat dah, akan sampailah satu balasan kepada mereka, nama dia balak. Balak tu disebutlah sekali apa bentuk yang berlaku, iaitu dia tak abang dah pertanyaan para sahabat tadi. Yang pertama, apabila harta negara beredar di kalangan orang-orang yang tertentu sahaja. Dalam mana-mana negara dia ada hasil bumi dia. Kalau kata tempat kita, negara kita, dia punya hasil-hasil mahsul minyak, dia ada biji timah, tu contohlah. Semua tu kekayaan itu dikaut oleh orang-orang tertentu sahaja. Pasal apa? Yang ada kuasa ataupun yang ada pengaruh. Pada tempat kita ni bangsa-bangsa tertentu, contohlah kan, pada tempat kita lah. Mana tempat kita ni negara kita, contohlah, ni contoh. Dulu kita ni, negara kita yang saya pernah sebut dulu ni, tanah Melayu, dia punya hasil bumi tu dinamakan sebagai kata apa, segitiga emas. Tempat kita ni cukup banyak. Lah ni dia timbul zaman Ustaz Azizan jadi apa nama menteri besar dulu ni negeri kita lah. Timbul lah benda tu, timbul hasil bumi tu kan. Waktu tu biji besi timbul. Kemudian mai zaman kita pula, yang masa kita ni timbul apa ni? Apa begitu? REE, nadir bumi tu. Kita ingatkan, kita duk sangka awal-awal sebut REE tu, ingatkan serupa biji timah, serupa apa nama minyak gitu kan. Rupanya bukan itu. Kan? Dia boleh dibuat dengan komponen-komponen apa ni, elektronik dan seumpamanya. Oh, kita pun tak tahu. Jadi mungkin dia tahu lah, kerja dengan apa nama telekom dulu. Hak telekom dia punya apa, kecil-kecil itu kan, di per REE rupanya kita tak tahu datang apa kan. Itu contoh lah timbul. Dan di negara-negara lain pun macam tu juga, timbul semua. Di negara kita ni, zaman tanah Melayu dulu ni, yang tahu ni, yang tidak dimaklumkan kepada kita, cerita sebenar kenapa penjajah mai ke tempat kita tu. Dulu ni British semua tu dia hantar pasukan mereka tu naik kapal terbang ronda tanah Melayu Malaysia ni. Sebab dia ada pengkaji duduk dalam kapal terbang tu, tengok di mana ada tempat yang boleh diambil hasil bumi dia. Dan hasil bumi ni sampai lah duk ada. Di negeri Kedah ni banyak tempat. Termasuk duk di Changlun tu pun ada.
hak di Changlun tu sampai law ni, sebab itulah ada sebahagian beberapa orang kawan-kawan kita ni ya, dia kata kami pergi tengok je di tengah-tengah hutan sungai ada titi batu yang buat cukup kemas elok. Nah, pas sepak di titi pergi tengok tanah, bukan tanah kita, dia tak bukan tanah memang hak kerajaan pun, tapi diberi lesen untuk digunakan oleh, pasal kita ni orang Cina kan, mereka dapat tahu di Changlun tu ada satu tempat nak masuk pi tu kan susah, hutan dah, tapi bila pergi cari dalam tu ada ladang kelapa sawit. Ladang kelapa sawit itu duduk keliling tengah tu tempat dia duk proses buat keluar hasil bumi, timah masih dapat biji, timah masih lagi duk elok. Siapa tahu, kita orang tahu, ingatkan lori tu blok, lori kelapa sawit, atas kelapa sawit, lori pertama kelapa sawit, lori kedua lori lain, hak duk keluar lori lain. Kelapa sawit nampak macam harga naik turun, pokok ni kaya. Tu dah ada kawan cerita, dia kata kami pergi tengok. Ush, dia kata yang tu dia ronda pusing satu semenanjung ni. Dia pergi tengok di Pening, di Sembilan, hak kawasan yang ada kelapa sawit tu di ronda tengok. Tempat-tempat menjadi penjajah ambil dulu ni. Tu tempat kita. Siapa ambil? Kita orang hak duk tempatan tu tak tahu. Orang tertentu saja. Tu hasil negara, maksudnya hasil bumi. Tanah ayam kita ni diambil oleh orang lain. Dulu British mereka kuat ambil. Depa dah habis dah tempoh depa tu. Dah kata kena halau keluar. Kan? Jepun pun nak ambil juga. Bukan saja-saja main nak tawan, nak menguasai, bukan saja tak tentera main. Sebab dia punya macam lah ni, bagaimana yang dibuat di Palestin adalah proses, Allahumma salli alaihi, lupa dah dia punya istilah tu, bahasa kita ni penghapusan. Nak bagi dia pun dah tak ada apa dah, sekolah tak ada, pusat pentadbiran tak ada, masjid pun habis, gereja orang yang bukan Islam pun tak ada dah. Kemudian bangunan rumah-rumah setakat lah ni, setakat yang mereka habak tadi ni, hak mati tu, mati yang dilaporkan 11,000 rumah ranak duk ada 60% tak boleh duduk. Tu pasien tu nak ambil tanah tu, pasal apa? Bila dah tak ada infrastruktur dia, apa berlaku? Ambil alih lah, berbina dah dia punya pembangunan mereka. Plan yang kedua di Semenanjung Sinai, yang dibuat tu negara yang sedang perang sekarang, bukan saja perang tu, bukan saja pilempak tu kan, tujuan dia nak ambil tanah tu, tujuan dia. Tapi sebab itulah bila ada sokongan daripada kerajaan-kerajaan negara-negara dunia untuk memindahkan rakyat, terutama di Gaza tu, bawa keluar di semenanjung Sinai ni dah ada dah penempatan, bangunan pun siap elok lah, dia buat siap untuk dimasuki. Dan di antaranya kerajaan kita pun tolong nak keluar, sebab atas alasan kemanusiaan duk fikir mati, kesian mati ni. Pasal apa? Peratus yang disenaraikan oleh pihak yang kerajaan ni, setakat lah tentera tak ada pun yang di kalangan Al-Qassam ataupun tentera Hamas tu mati, tak ada dalam list, tak ada dalam dia punya statistik, tak ada. Yang mati tu kanak-kanak, perempuan, orang awam, doktor-doktor dengan jurawat ni, 60 orang. Itu yang disenaraikan, tetapi tentera tidak disenaraikan, tak mati lagi. Hak di pihak Israel tu kalah dah. Cuma di sebalik itu adalah di pandangan negara-negara yang berkuasa veto, yang mereka tutup benda tu. Dia nampak kata hebat lagi lah setakat lah. Siapa hebat?
Cuma dia pun nak langgap benda tu tak boleh, sebab China ada 4 negara veto yang masih lagi tidak berpihak kepada yang ada kan, daripada apa 0.5 ke 4 negara kuasa veto tu, Rusia masih lagi berada di pihak Palestin. Keselamatan tu tujuannya tu samalah, negara kita pun nak diperintah, nak dijajah, diserang itu sebab di sana tujuan untuk mengambil hasil-hasil bumi. Yang tu dipadam dalam peringatan ataupun dalam catatan kita. Orang Melayu, orang penduduk asal ni, siapa tak perasan yang sedang berlaku tempat kita kan. Itulah yang sedang diproses supaya kita ni tak ada kuasa. Kalau kita ada kuasa macam inilah. Bangsa Melayu ni pun bukan calang-calang manusia, bukan calang-calang bangsa. Bangsa Melayu adalah bangsa yang bertamadun. Bangsa Melayu mempunyai dia punya perlembagaan bertulis yang sedang nak diproses ambil. Tak boleh duduk di negara luar, hak duduk hak jajah kita tu. Negara ni, bangsa Melayu satu bangsa yang mempunyai teknologi tersendiri, hebat teknologi dia. Cuma digambarkan bangsa yang mundur, yang hidup di kampung-kampung, yang hanya bercocok tanam kan, yang hanya hidup keluarga tertentu, yang tu dibayangkan. Tetapi kehebatan orang Melayu yang beragama Islam tidak ditonjolkan. Sebab tu kita tak peduli. Hampa nak ambil lah, kami ni bukan bangsa hebat pun. Kalau kami ambil nak buat apa? Tu soalan dia. Dia letak kat kita. Nabi pesan dah kat kita, setiap bangsa, setiap apa ni yang berpegang pada hadis Nabi dan Quran ini orang yang hebat. Nabi sendiri tidak diberikan dalam bentuk pendidikan, tetapi Nabi itu hebat dalam pelbagai bidang dalam kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah ada seorang yang saya cerita dulu kan, bila ditanya Ustaz Kazim, lihat Nabi ni lulusan mana? Dia tanya, Nabi ni dia punya pendidikan sampai tahap mana? Ustaz Kazim ni orang cerdik kan? Apa maksud? Taklah nak tanya lah, apa maksud? Dia kata, saya ni lepasan master. Nah, habaq dia cerdik dengan Nabi ke? Dia ada master, sedang proses Nabi PhD dah kot. Nabi tak ada, SPM pun Nabi tak ada. Dia ingat Nabi hidup zaman tanah Melayu kot. Ada orang Melayu yang tanya soalan tu. Kita pun sama lah kan. Soalan tu nampak kata tak apa nak cerdik, padahal orang yang berpegang pada Quran dan hadis ni hebat. Itu satu. Yang kedua, apabila amanah dijadikan suatu sumber keuntungan, orang yang diberikan amanah maksudnya orang yang diberikan kuasa untuk menjadi ketua-ketua, ketua ke, pengerusi ke, ataupun YB ke, apa lagi, adun ke, mana lagi, tempat kita lah, kita nama tempat kita, di tempat lain ahli parlimen dan seumpamanya. Itu amanah yang diberikan. Itu amanah yang diberikan pada apa? Sebab dapat habuan-habuan. Contohlah, contoh bukan ada contoh saja. Contoh kata jadi menteri kan, gaji dia, gaji pokok berapa, allowance tu lain tu, jumlah pi mai berapa ribu, dia kurang 30,000. Hak tu pengurusi sana lagi, pengurusi sini lagi, jumlah pi mai 50,000. Contoh gitulah. Kita tak tahu apa kan, kerja kita mai pangkah sebab pangkah tu perang. Pangkah tu ganti kepada angkat senjata. Kita berperang, istilah yang kita guna ialah muwajahah silmiyah. Itu dalam ilmu politik. Muwajahah silmiyah, berperang secara selamat, secara tidak menumpahkan darah. Itu yang diambil, yang ditemu. Walaupun bukan Islam, hak pangkah tu, kita nama pilihan raya tu bukan hak Islam pun, bukan daripada Islam, tetapi diambil sebagai apa ni, untuk maslahah ammah, masalihul mursalah. Dia ada kaedah dia tu lah kan. Ambil yang tu
perang tu. Kalau ikut kita wajib perang untuk kita nak angkat seorang pemimpin menjaga umat Islam, menjaga umat manusia, jagalah rakyat. Kita kena lantik, kena ada bai'ah dia. Itu bai'ah dia. Kita bai'ah, kita lantik pun ni nak jaga apa ni, sistem organisasi kepentingan rakyat. Kita lantik dia untuk nak melihat keperluan-keperluan kepada rakyat. Lantik, kita nanti dia pangkah nanti. Tiba-tiba apa yang dia buat, dia menyalahgunakan yang tu sampai masa dia guna hak benar tu untuk jawatan yang dia dapat, mencari keuntungan, sumber pendapatan dia. Dan juga dia punya, kita tengok dulu taklah terani, rumah punya besar. Buat rumah besar salah tak? Salah. Contoh saya buat contoh, dia kata buat rumah besar, ada seorang dia jadikan rumah dia tu kira ahli parlimen lah, kan? Dia buat rumah besar untuk apa? Setiap dia ada hari dia malam tu dia berimpun, dia panggil rakyat ada tu buat majlis ilmu di rumah dia. Tu contoh, kita oh hebat orang. Takatlah Allah Alam lah. Kita belah kampung ni tak tahu. Tu yang kedua, Nabi habaq bila benda ni berlaku, kata Nabi, tunggulah. Yang ketiga, zakat dijadikan hutang. Bukan hutang tu, zakat orang tak mau bayar, orang mempertikaikan jumlah zakat. Bila habaq zakat, macam kita apa ni, ikut mazhab Syafi'i, zakat kita ni zakat yang kita, apa dia, ternakan, tanaman. Tiba-tiba main nama kita ni apa ni, zakat pendapatan, gaji. Ada tak orang bayar? Kita bukan, kita mazhab waktu nak ambil duit dia tu untuk nak jadikan sebagai zakat, dia kata ni mazhab mana ni. Waktu lain dia tak apa pun, saya kata awak ambilkan zakat tu, dia kata ni bukan mazhab kita. Oh, mai tang bayar zakat fitrah pula, boleh terima berarti bayar dengan bentuk duit, kan? Kalau ikut Syafi'i, Ustaz murah tapi boleh terima. Oh, dia tak ikut fatwa, pandai pada ikut fatwa. Contoh saja, kan? Zakat orang tak mau buat, orang tak mau, orang dia berkira-kira tentang zakat yang wajib pada dia. Bahkan kalau zakat dia, tak apa, kalau kita tolak main, tak nak bayar. Orang dulu seronok dengan zakat. Pasal apa? Dia punya keyakinan pegang zakat ni, kalau kita bagi hasil pendapatan kita tu berkat, orang nak cari keberkatan. Lah ni orang tak ada berkat lah. Itu contoh. Yang ketiga, zakat telah jadikan hutang. Yang keempat, suami mengikuti kemahuan isteri, suami menjadi dayus, kan? Kira tu yang saya buat contoh, contoh saja. Kebanyakan yang saya buat contoh ni cerita drama. Contoh yang buat tu kena cerita drama. Contoh ahli mesyuarat tingkap. Tuan-tuan kenal kan ahli mesyuarat tingkap? Kena tarik telinga, kan? Kemudian dah lah tengah tarik telinga, tanya apa malam ni nak balik tak? Tak balik. Oh, jokah kau. Nanti nak tidur dengan siapa? Tidur dengan apa nama kucing dia tu? Suruh tidur dengan kucing. Dia duduk menari lah. Itu contoh, kan? Dia contoh saja. Dan banyak dalam orang kata apa, drama-drama dia tunjuk tu, kan? Kira dengan Allah, bini menyebai, ni contoh je lah. Allah tak boleh. Allah tak payah, aku bini menyebai tak payah Allah, contoh saja, kan? Orang puan kadang-kadang sama ya, kita sama ya, nama orang lelaki ada bini kita sama aja, kan? Sama aja, kau nak lebih tak kurang. Ustazah pun, kan, dia mengajak sebab hak poligami tu pun, kadang poligami, dia mengajak poligami tu, juga kata ustaz nikah lain pengsan. Kan, ada satu cerita orang buat lawak, cerita lawak, kan? Dia dah mengajak apa ni, kebaikan poligami semua ni. Ada seorang kat tangan, dia tanya ada apa kau nak tanya apa, bukan nak tanya, nak habaq kat ustazah. Kata ustazah cerita kebaikan tu betul, ustazah. Apa yang betul? Saya ni bini muda ustaz.
Pengsan. Ingat kan, angkat tangan nak tanya, nak habaq tu madu dia. Orang gerak-gerak bangkit main basuh muka. Allah, ada kita ujian dia lah. Mengajak pula, orang belah ni angkat tangan pula. Angkat tangan. Ya kak, nak habaq kata, saya ni nombor 3 ustaz. Pengsan pula kali dua. Rupanya 3 dah ustaz. Bangkit gabung muka, sambung mengajak. Ada depan nak kat tangan pula. Dia kata nak habaq hak keempat mah. Tak nak tanya ni pun dia pun tunjuk juga nak habaq kata hak keempat. Tak boleh pi juga kan. Ada kebanyakan hak yang dapat betul-betul boleh dapat tu Allahu Akbar. Sampai baru-baru ni kawan mai suar satu proposal PhD tajuk kebaikan berpoligami, hukum dan faedahnya. Sebut terus dia cerita sikit tu, dia kata apa? Dalam mak juga di antara yang saya akan bentangkan dalam PhD saya adalah hukum. Ada ketika menikah itu hukum dia wajib kan? Ada ketika sunat, ada ketika haram, ada ketika harus, ada ketika makruh. Begitu juga dalam poligami. Ada ketika poligami ni wajib. Saya dengar ni memang belum rumah. Saya dengar kata tajuk hang. Yang kedua, sunat dia habaq tu siap. Contoh dia contoh hentar dia buat contoh kita pula. Gaji pendapatan kata 5,000. Dia kata, kan isteri seorang, anak berdua. Mak tak ada anak pun 5 tau. Dah ada anak contoh dia dah. Waktu tu wajib dia kata berpoligami. Dia hukum dia pula je dah. Buat PhD. Saya kata tak apa, bentang dia dengar semak bawah riau kita ni urut dada gini ya. Kan? Sebab dia tak berpoligami. Kalau menikah wajib satu, yang ni berpoligami wajib berhukum. Tapi nak tu, tapi kita ni cukup Allah. Orang lelaki ni tak payah dengan kehendak ataupun kemahuan isteri tu. Bahasa peringkat dia tak boleh, dia tu adalah seorang yang berkuasa, tak boleh jadi. Kita cukup lemah dengan isteri. Itu yang 4. Yang kelima, anak derhaka kepada ibu. Kenapa dia derhaka kepada ibu? Sebab dia baik dengan kawan dia dan dia jauh diri daripada ayah dia. 3 benda ni, 3 perkara ni, 3 kelakuan ini adalah bersangkutan di antara satu sama lain. Kalau kata derhakanya seorang ni apa dia? Sampai tahap sekarang ni ada anak-anak bila mak ayah dia, kita kata sentuh dia dengan orang kata apa? Rotan ke apa kan, boleh buat report, ada peraturan undang-undang yang boleh ada dah apa dia, anak saman ayah dengan mak, akhirnya mak ataupun ayah tu masuk lokap, ada dah dalam negara kita. Oh, tapi dengan kawan yang cukup baik semua, tak payah. Ada juga nak bagi dekat mak sebulan jumlah 100 ataupun 200, tak bagi ya. Tapi dengan kawan-kawan habis dia belanja. Ya, itu contoh. Allah, dengan mak ayah nak bagi 102 pun payah. Kata bagi apa orang tua tu pun pencen dia pun 5-6 ribu. Contoh. Dia kan masalah pencen tak pencen. Kita punya sikap tanggungjawab anak kepada mak ayah. Bagi 50-60 pun cukup. Kan? Sebagai sumbangan kita. Itu 6, 5, 6, 7. Yang ke-8, suara-suara ditinggikan di dalam masjid. Apa dia? Berkelahi dalam masjid. Ya. Ni contoh ya, contoh bukan kata berlaku. Ya. Contoh. Laki apa ni duk rajin main masjid, ni contoh aja. Laki main masjid kira kawan tak apa sihat, isteri tak apa sihat. Laki duk masjid. Satu hari dia main, dia duduk diri di depan pintu. Hang ni tak kerti nak duduk rumah ke? Tu dia. Ini bukan cerita kritikal ni, ini cerita benar. Tak kerti nak balik rumah ke? Asli masjid. Sampai dia cerita kisah dalam kain. Tapi tak sihat lah. Dia bertarik apa ni, lelaki dia turun tarik balik, jom balik, jom.
Itu contoh. Dia tak tahu kata di masjid ke apa. Lepas tu esok kawan-kawan main dia pergi dia. Oh apa macam ni, apa malam-malam tu. Kita dah bini tak apa sihat. Pasien tu kan, dia contoh. Hak lain lagi, masjid juga dijadikan tempat untuk berniaga. Dalam masjid kan. Sebab itulah ada orang bila meminta edap dia punya apa, brosur kepada masjid tu, saya kata tak payahlah, sabang saat masjid gini tak lain ya. Ada bila kita tegur tu, dia kata tu imam boleh pakai kata. Kita nak tolong sikit tak boleh. Dia angkat buat apa, Karam Singh Walia. Kita tengok Karam Singh Walia dulu kan, yang cakap kat tangan ni. Sebab tu imam bagi tu, tu imam tegur, tak payahlah kata nanti. Sebab tu imam tanya, tu imam pun sama lah tu dia. Lekah imam. Contoh saja. Yang ke-9, yang menjadi ketua suatu kaum adalah orang yang terhina di antara mereka. Saya buat contoh kan. Contoh tu kadang terkena dengan orang kan. Ada kes mahkamah ataupun memang dia tu orang yang kaki tipu orang pun dia juga. Ya. Pinjam orang tak bagi balik, hutang pun tak bayar, tiba-tiba jadi adun. Contoh ajalah. Contoh kan. Ada kes mahkamah 40 kes, contoh aja. Jadi tentu habis. Yang ke-10, seseorang dimuliakan kerana takut kejahatannya. Ni kita ni sebab dia tu jahat, sebab dia ada kadang jenis yang kata bagi istilah apa ni, kahak dan semuanya. Terpaksa lah kita hormat dia, kalau tidak Allahu Akbar kan. Habis cerita dia macam cerita Tamil tu lah. Semua orang perjuangan dia ketua kampung rupanya, tapi dia lah yang paling jahat dalam kampung. Kalau tak ikut dia, habis anak pun dia bakar kan. Tanam tanaman nak kita je duduk buat apa, dapat hasil pendapatan, dia bakar habis. Oleh kerana takut, hormatlah dia. Orang habaq nama, oh dia tu ke, tu ketua kami lah. Padahal dia di antara yang jahat dalam kampung tu dan tempat tu. Minuman keras diminum di segenap tempat. Lalu dijual secara terbuka. Makanlah tak apa nak makan. Islam ke, orang yang bukan Islam ke, boleh makan. Lah tak disebut no. Dalam parlimen lagi teruk tuan. Perkataan apa pun tak disebut. Walaupun buat contoh. Buat contoh pun tak boleh. Kena tarik balik. Contoh kita kata ada orang lain kata di luar parlimen ni celaka, akan bangkit menggunakan satu peraturan 36(4), perkataan yang tak boleh digunakan dalam parlimen, minta tarik balik. Speaker pun yang berhormat, sila tarik balik perkataan celaka. Saya buat contoh itu pun tak boleh sebut sebab disebut dalam parlimen. Saya kata mampu parlimen lah ni, contoh saja. Tak boleh sebut kalau benar-benar termasuklah orang kafir, tak boleh sebut non muslim. Siapa nak minum, Islam ke non muslim ke nak minum, di mana minumlah, tak ada kisah, tak dihiraukan. Yang ke-11. Yang ke-12, kain sutra banyak dipakai oleh kaum lelaki. Pasal apa? Sebab dalam apa ni kaedah syariat ni apa dia? Pandangan ulama bila katakan pandangan yang masyhur ataupun muktamad ialah sutra ni sekalipun nak buat lapik sejadah, walaupun nak buat selimut untuk orang lelaki diharamkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam syariat tak boleh, haram terus. Nak lapik sejadah tak boleh. Pasal apa? Pakaian itu dikhususkan kepada perempuan. Yang diharuskan ni semua perhiasan yang diharuskan kepada lelaki-lelaki ni hanya cincin saja. Hak lain semua tak boleh. Termasuk lenggok-lenggok yang boleh bentuk macam perempuan pun tak boleh. Pakaian sutra ni untuk menampakkan kelembutan, tak boleh. Tu menampakkan. Hanya lembut lagi tak boleh. Sebab tu lah jenis mai orang jantan. Allah abang mau tendang bang ya. Jenis apa?
Apa pun jenis lembut tu kan. Geram Allah buat macam betina. Jadi betina. Tak boleh kan damai kita buat lembut cubit tu. Allah kata, hang tu jadi keras malah jantan. Mak hang beranak hang mai elok yang turut tu kan. Bukan cuma adik-beradik sebut adik-beradik saya lah. Kan? Nama Kamal, nama Mustafa, tapi dia buat lenggok lah. Ada nama sini pun nama tu jadi jemaah cukup sebut nama terkenal. Nama tu sebut contoh nama kemas. Mustafa ni orang kemas, Kamal dia orang nampak kemas. Tiba-tiba dia buat cubit kita geram hang. Tak boleh. Dan termasuklah yang pakai sutra juga tak dibenarkan pakai oleh lelaki. 13, para artis disanjung-sanjung. Lah ni dapat datuk, dapat Tan Sri, dapat gelaran-gelaran hebat, dapat sumbangan, dapat penghargaan, dapat kita katakanlah hadiah yang besar-besar juta-juta ni ada di kalangan artis-artis. Oh hebat. Muzik banyak dimainkan. Tak kisah dah ni. Dulu ni kalau nasyid ya, kosong lah ni dimasuk macam-macam muzik lah. Itu tanda akhir zaman. Yang ke-15, generasi umat ini sekarang ini generasi kita duk buat pertikaikan apa yang dibuat oleh generasi yang terdahulu. Bahkan di kalangan sahabat juga dipertikaikan. Yang buat contoh ialah golongan Syiah. Kalau golongan Syiah ni memang melaknat para sahabat. Itu contohlah zaman kita ni apa yang dibuat oleh ulama-ulama dulu kita pikai. Kan sebab itulah ada sebahagian daripada kawan-kawan kita yang buat tulisan dan juga ada yang tutup guru yang terkemudian ni pun menolak Ibnu Taimiyah. Saya bukan nak menyokong, saya kata biarlah apa yang berlaku di kalangan ulama besar ni, kita ni berlepas diri daripada berada dalam golongan itu. Walaupun ada di kalangan kawan kita ni maki terus Ibnu Taimiyah. Ada yang tak setuju, memang tak setuju, tapi kata betul kita tak setuju dengan apa yang dia bawa, tapi tolong kita jangan bertindak macam tu, termasuk dalam golongan ini. Na'udzubillah lah. Kalau benda-benda ni buat semua kata Nabi, sebenarnya banyak lagi. Yang ni 15. Kalau ikut di senaraikan tu berlambak-lambak banyak yang disenaraikan Nabi. Tapi 15 orang ni kata Nabi, kalaulah ini yang dilakukan oleh umat akhir zaman ini, apa berlaku? Antaranya adalah menanti angin merah. Apa dia? Ribut taupan, ribut rata-rata, puting beliung dan seumpamanya. Nah, itu bentuk yang berlaku. Yang kata angin merah ni pada dia dalam bentuk ribut angin yang kuat. Dia main landa kita. Macam baru ni pun tiba-tiba puting beliung tak pernah tengok. Kan belah jentera tu, belah pida itu kan. Dia main macam jalan cerita. Allahu akbar. Cabut pula habis. Contoh tu. Yang kedua, gempa bumi. Gempa kita pun dekat-dekat ada orang kita ni. Walaupun lingkaran kita jauh, tapi dia buat berasa dah. Ataupun akan dirubah menjadi makhluk lain. Tuan-tuan, kalau perasan lah, kalau perasan kita ni bila main satu ketika yang kata jadi makhluk lain ni, bukan ada juga yang berubah rupa. Dulu ni kalau kita kisah di zaman Nabi-Nabi terdahulu sebelum Nabi Muhammad, ada manusia yang dia punya jahat dia sampai Allah tukar jadi kera. Ada manusia yang jahat Allah tukar jadi babi dan semuanya. Macam cerita Nabi Musa, mak bapak pada seorang yang budak bagus. Budak ni ahli syurga, anak muda ahli syurga, berjiran dengan Nabi Musa. Nabi Musa tanya Allah, apa kelebihan dia? Allah kata, pergi tengok sendiri. Bila Musa pergi tengok tu, dukung babi. Bila Nabi Musa tanya, dia tentak masuk duduk. Dia kenal tadi tu Nabi Musa. Dia bagi mandi babi apa semua ni selesai, apa ada bagi tak tempat tidur lena apa semua. Orang sembang dengan bercakap dengan Nabi Musa. Nabi Musa tanya tu sebab dia yang ni, sebab aku main ni atas perintah Allah nak tengok jiran aku di syurga. Aku tanya Allah Ta'ala, siapa jiran aku di syurga? Allah tunjuk kamu. Bila aku main tengok, main dukung babi. Takkanlah dukung babi jadi jiran. Dia kata, wahai Nabi Allah, sebenarnya yang tadi ni saya tengok tu lelaki, hak sekurang tu perempuan. Babi tapi sebut lelaki-lelaki.
siapa lagi yang hak lelaki tu bapa aku, yang betina perempuan tu mak aku, yang Allah jadikan binatang selepas mereka melakukan kesalahan. Zaman Nabi Musa dulu silap buat kesalahan, Allah tukar rupa directly. Tapi walaupun mereka digantikan oleh Allah, dijadikan Allah bentuk rupa macam tu, tapi tugas aku sebagai seorang anak, taat aku sebagai anak tak terlepas sampai aku mati. Aku jaga mereka macam mana mereka jaga aku waktu kecil dulu. Walaupun mereka maksiat, dosa dengan Allah, mereka bukan dosa dengan aku. Aku tak mau berdosa dengan mereka. Tu dia, tu sifat anak. Akhirnya jiran Nabi Musa AS kan, tu diubah itu. Di zaman kita ni pun ada dah berubah, tapi tak semua, ada yang muka berubah. Tu yang rupa contoh ni contoh saja. Mati dia buka-buka Allahu Akbar, bukan muka orang melembung berubah. Tu yang berubah muka, berubah rupa kan. Kadang hitam, kita elok hitam. Tu contoh. Kalau buat benda-benda ni kan, Allah akan ubah kita ni, ataupun dalam bentuk lain merubah menjadi makhluk lain. Kita ni digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan golongan yang lebih elok daripada kita. Wallahu a'lam, kita tahu kan. Mudah-mudahan apa yang kita baca ni sebagai peringatan kepada kita, benda ni akan berlaku kepada kita umat akhir zaman. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan ada manfaat perkongsian pada malam ini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul 'azim.